A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat, mentadabbur, cuba untuk mentafsirkan serba sedikit daripada muka surat yang akan kita lihat pada hari ini, iaitu 47, muka surat 47. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah ayat 275 sehingga ayat 281 insya-Allah. Apa yang akan dapat kita lihat pada hari ini adalah di dalam muka surat ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita tentang riba. Jadi kebanyakan daripada apa yang terkandung di dalam muka surat ini, muka surat 47 ini adalah tentang riba. Sebagaimana kita lihat sebelum daripada ni, muka surat 46 adalah berkenaan dengan as-sadaqah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita, menganjurkan kita supaya kita bersedekah dan apakah hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apa patut kita ada apabila kita bersedekah dan sebagainya. Tetapi dalam muka surat ini kita akan lihat secara keseluruhannya akan menceritakan tentang riba. Jadi riba ni adalah merupakan kontradik lah daripada sedekah. Kerana sedekah ni dilihat dari sudut luarannya seolah-olahnya adalah seseorang itu mengurangkan hartanya, tetapi ia digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba ni dari segi zahirnya kelihatan seseorang itu menambahkan hartanya, tetapi ianya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihatlah bagaimana sebenarnya riba ni telah diamalkan oleh orang-orang Arab sejak daripada zaman dahulu lagi. Jadi mereka ni mengambil riba, menggunakan riba. Jadi kita lihatlah sampai sekarang pada hari ini riba adalah merupakan salah satu daripada perkara yang diamalkan oleh masyarakat kita sehingga hari ini. Masyarakat kita artinya bukanlah masyarakat Islam walaupun ada masyarakat Islam yang juga mengamalkan perkara ini, tetapi maksud saya adalah masyarakat-masyarakat yang bukan Islam, of course majoriti daripada mereka ni beramal dengan riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini di dalam muka surat yang akan kita baca hari ini, dan apakah sikap yang sepatutnya ada pada seorang muslim apabila dia berdepan dengan riba ini. Jadi bagaimanakah kalau mereka ni pernah mengambil riba dan sebab bertaamul dengan riba, berinteraksi dengan riba, maka apakah yang akan sepatutnya mereka lakukan dalam menghadapi situasi ini. Dan itulah yang insya-Allah yang akan kita lihat dalam muka surat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Itu ayat pertama tentang riba kita pada hari ini yang telah saya bacakan tadi, iaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang keadaan apabila seseorang itu bertaamul dengan riba. Allah Taala sebutkan sini orang-orang yang memakan riba. Digunakan perkataan makan tapi tak semestinya makan. Maksud di sini ialah apa-apa sahaja interaksi yang menggunakan riba, seseorang itu yang mana mengambil riba, ya'khuzunahu, yang apa-apa saja sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi riba, orang yang mengambil riba, orang yang memberi riba, semua tu adalah orang-orang yang dianggap telah terbabit dengan riba. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini orang-orang yang makan riba, orang berinteraksi dengan riba, dia ni la yaqumuna, dia tidak akan bangun, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal massi, kecuali lah nantinya dia akan bangun sebagaimana terhuyung hayang orang yang terkena sakit gila kerana mendapat sentuhan syaitan. Tu tafsir terjemahan secara direct lah kita katakan. Jadi bilakah perkara ini berlaku? Setengah-setengah ulama mengatakan bahawa ianya berlaku di akhirat, iaitu apabila dia bangun daripada kuburnya maka dia akan terhuyung hayang begitu macam orang gila, macam orang terkena syaitan. Tapi ada di kalangan ulama juga yang mengatakan bahawa sebenarnya perkara ini bukannya semasa mereka ni bangun daripada kubur mereka, tapi ialah semasa di atas dunia lagi.
Semasa di atas dunia ni mereka akan terhuyung-hayang. Terhuyung-hayang bagaimana? Iaitu dalam jiwa mereka, bukan badan mereka tu, bukan fizikal, tetapi ertinya ialah dalam kehidupan mereka, hati mereka berserabut. Mereka sebab apa nak fikir pasal duit, nak fikir pasal riba mereka ni, nak fikir. Jadi Allah Ta'ala tak akan redha kepada mereka, tak akan berkati mereka, menyebabkan mereka ni hidup dalam keadaan sengsara hati walaupun duit nampak banyak. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini kan, itu adalah penafsiran ulama, sama ada ianya berlaku di akhirat sahaja, iaitu selepas daripada mereka ni bangun daripada kubur, ataupun ialah semasa di dunia lagi. Jadi Allah SWT sebut sini la yakumuna, dia tidak bangun. Semua tu adalah ancaman sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita semua ni takuti, kita semua jauhi, iaitu balasannya begini. Kenapa balasan ni Allah Taala sebutkan begini? Supaya kita nampak supaya kita nampak bahawa bahayanya seseorang yang sepatutnya dijauhilah dia apabila terlibat dengan riba. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah, di dalam sirah, bahawa riba ni adalah antara perkara-perkara yang lewat, yang akhir diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang beriman. Sebab apa? Kerana ianya telah berakar umbi dalam masyarakat Arab pada masa itu. Dan nampaknya kembali sekarang ni dia berakar umbi kembali lah kan di dalam masyarakat kita. Susah kita nak buang dia. Jadi Allah Ta'ala telah sebutkan benda ni secara tegasnya bahawa itu keadaan dia. Kenapa yang demikian tu berlaku macam tu? Jadi Allah Ta'ala sebut kena zalika, yang demikian itu, iaitu balasan ini. Kenapa balasan ini sangat dahsyat tu? Kerana bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kerana mereka mengatakan satu benda yang tidak sepatutnya. Mereka menyamakan riba ni sama seperti jual beli. Apa dia jual beli? Jual beli ni ialah kita jual satu benda, kita beli satu barang, kita jual satu benda. Kita jual benda dan kemudian kita dapat duit. Untung. Of course lah kan, kita berniaga nak untung kan. Jadi kita dapat keuntungan daripada duit tersebut. Tetapi riba ni ialah daripada duit, dengan duit itu sendiri membuat duit. Kita beri pinjam kepada orang ke dan sebagainya, ataupun daripada makanan itu, dengan itu kita dapat lebih. Jadi riba ni banyaklah penjelasan oleh ulama-ulama fiqh kan. Kita tak jelaskan dah di sini. Tetapi kita nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala apabila perkara tersebut masuk dalam kategori riba, maka ialah satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ia membabitkan satu benda keuntungan yang tidak perlu berpenat lelah, kecuali sedikit yang tak logik. Jadi sebab tu, dan tak ada risiko yang besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba ni. Kita tak jelaskan kat sini lah, kita tak mau panjang lebar di sini berkenaan dengan apa rahsia kenapa diharamkan riba dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah kepada orang yang mengatakan bahawa jual beli sama juga macam riba. Jadi perbuatan ini telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata zalika bi annahum. Semua ni adalah yang hukuman ini, seksaan ini, suasana balasan Allah Ta'ala ni adalah kerana mereka ini mengatakan bahawa jual beli itu sama dengan riba. Jadi menyamakan tu adalah satu perkara yang dosa besar, yang kalaulah dia kata halal, riba tu halal, maka dia boleh keluar daripada agama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala kata, tengok beza dia jauh. Ini satu halal, ini satu haram. Yang ini adalah haram. Wa harrama riba. Tegas tu kan. Tegas kan. Tak ada lagi kompromi-kompromi kan. Iaitu riba adalah haram. Dan jual beli dalam apa bentuknya, selagi mana tidaklah melanggar hukuman syarak, maka dia adalah halal. Wa halallahu al-bai'a. Kemudian faman jaa, selepas daripada Allah Taala dah beri keterangan, penjelasan, nasihat ni kan. Siapa yang dah datang nasihat, mau'izah. Faman ja'ahu mau'izah. Siapa yang dah datang dan nasihat ni, peringatan Allah Taala ni, hukuman Allah Taala ni min rabbihi, iaitu dalil-dalil tentang haram semua ni tak boleh, Allah Ta'ala kata ni clear ni, fantaha, lalu dia pun stop. Maka Allah Subhanahu Ta'ala kata falahu ma salaf. Sebab ada sahabat bertanya-tanya kan kepada Nabi kan, bagaimana yang sebelum daripada ni? Mungkin kata, dah bersalah dah, dulu kita makan riba, dulu kita ambil riba kan, dulu kita berta'amul, kita berinteraksi, kita bermuamalat dengan riba dulu sebelum daripada haram ni. Jadi bagaimana? Jadi Allah Ta'ala kata tak apa, yang dulu tu dulu tak apa. Jadi itu maksudnya falahu ma salaf, bagi dia yang lepas tu lepas, tak ada jadi masalah. Wa amruhu ila Allah, serahkan kepada Allah. Kalau dia stop,
yang lepas tu lepas kan. Dia benar ke, nak stop tu kerana Allah ke, benar dia malu ke apa tu, itu wa amruhu ilallah. Allah Ta'ala kata kita serahkan kepada Allah kan. Sama ada dia sadiq ataupun dia kazib, dia tipu ataupun dia benar. Kemudian wa man ada, jadi Allah Ta'ala beri amaran kat sini kan. Wa man ada, siapa yang kembali semula makna dah diharamkan, dah tahu dah haram, tiba-tiba nak buat balik kan. Maka Allah Ta'ala kata sini kan, faulaika ashabun nar, maka dia adalah penghuni neraka. Ashabun nar, dan bukan sekadar itu saja, tapi hum fiha khalidun, dia akan kekal di dalam neraka tu, khalid. Jadi ulama-ulama kata sini kenapa disebut khalid? Kerana apabila seseorang itu menghalalkan riba, artinya dia telah melanggar satu perkara dalam agama, ma'ulima minad din bid darurah dipanggil. Satu benda yang clear dalam agama. Apabila seorang tu melanggar satu benda yang clear dalam agama, mengharamkan satu benda yang halal, menghalalkan satu benda yang haram, yang clear haram dan halalnya, maka dia keluar daripada agama. Bila keluar daripada agama, maka Allah Ta'ala kata situ hum fiha khalidun, maka dia akan layak kekal di dalam neraka. Itu adalah ayat 275. Kita tengok pula ayat 276. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yamhaqullahu riba. Allah sekarang memberi peringatan, nak menceritakan hakikat apa yang akan terjadi. Riba ni nampak macam bertambah harta kan. Yelah daripada sedikit kena percentage kan, 10% seorang ke setahun kan, 10%, 20%, 30% sebulan ke, macam-macam kan. Zaman kita ni ada macam-macam kan, cara-cara riba lah kan dalam, sama ada dalam sistem ekonomi moden, dalam style lamanya, style chatty-nya, style macam-macam riba ni kan. Jadi semua jenis riba ni tak kira lah nama dia. Tak kira lah, kadang-kadang nama dia bukan riba. Nama dia ni cantik kan. Nama dia indah. Tapi sebenarnya riba. Jadi hakikat tu. Bila satu benda tu adalah riba, Allah Ta'ala kata yamhaqullahu riba. Yamhaqu ni al-mahku. Al-mahku artinya apa? Al-ihlak. Maknanya celaka, binasa, tak ada berkat. Apa lagi? Kurang. Itu yamhaqu. Itu semua makna dia tu. Jadi Allah Ta'ala yamhaqullahu riba. Allah Ta'ala kata dia mengurangi, tak ada berkat kan, menghapuskan berkat, menghancurkan ar-riba. Kemudian sebaliknya Allah Ta'ala kata apa? Wa yurbis sadaqat. Sedekah nampak macam kurang harta daripada kita kan, tetapi Allah Ta'ala yurbi. Sebab tu dalam setengah hadis disebutkan bahawa yurbi ni iaitu mengembang maknanya mengembangkan, membesarkan, menjadi daripada sikit jadi banyak. Sehingga dalam satu hadis disebutkan bahawa harta yang sedikit, kerana sedekah tu Allah Ta'ala akan kembang harta tu sehingga menjadi seperti Bukit Uhud disebutkan. Jadi maknanya sini adalah apa kan? Allah Ta'ala, kita nampak kurang daripada kita, tetapi Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala yunammi, Allah Ta'ala yurabbi. Yurabbi tu yang maksudnya kan, yurbi. Yurab mana dia berkembang sehingga pahala dia tu menjadi sangat besar bagi orang yang memberi itu kan. Kita nampak macam sikit je kita beri kan, tapi dia akan berkembang. Itu Allah Ta'ala ceritakan hakikat dia. Jadi riba dihapuskan. Sebab tu orang duit banyak pun, riba ni kan, dia macam tak ada berkat dia habis kan. Kita nak macam tu, kita tak nak macam tu kan. Maknanya kan nampak macam banyak tapi sebenarnya tak ada apa. Kita nak kurang tapi Masya Allah kan, pahala dia menjadi bertambah untuk kita. Seterusnya Allah Ta'ala kata wallahu la yuhibbul kulla kaffarin athim. Allah tak suka, Allah benci kepada orang-orang yang semua yang kafar tu erti maknanya orang-orang yang banyak kafir, melampaui kafirnya. Jadi ulama sebut sinilah, iaitu orang-orang yang menghalalkan riba. Dan kemudian asim, orang yang berterusan dalam dosa untuk beramal dengan riba tadi tu. Memang kalau seorang tu mengatakan riba tu haram, tapi dia berinteraksi juga menggunakan riba, dia tidak menjadi kafir dari segi hukum ahli sunnah wal jamaah kita kan. Tapi dia adalah dosa besar kan. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan dosa yang clear, walaupun dia tak kata benda tu halal. Tapi kalau dia kata benda tu halal, dia kata riba tu halal, automatik lah kan. Kalau dia tahu dengan jelasnya bahawa itu kan, maka dia akan jadi boleh keluar daripada agama. Seterusnya Allah SWT sebut pula tu, selepas daripada tu ayat 277 innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus solah wa atawuz zakah wa lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ini menegaskan lagi, memuji orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh,
mendirikan solat dan kemudian menunaikan zakat, maka Allah Ta'ala kata bagi dia ada 4 perkara kat sini kan, 4 perbuatan yang Allah Ta'ala puji: beriman, beramal soleh, mendirikan solat dan kemudian menunaikan zakat. Bila dia buat benda ni, orang yang buat macam ni, Allah Ta'ala kata lahum ajruhum inda rabbihim, dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala beri dia hadiah. 2 lagi apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita telah ceritakan perkara ni yang sebelum daripada ni. Maksud daripada la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat 278. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ni menyebutkan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi pengulangan ini kan Allah Ta'ala sentiasa ulang kepada kita kan, ittaqullah, 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 bertakwa kepada Allah. Tapi di sini apa dia khususnya kan, yang Allah Ta'ala nak sebut sini kan, secara khususnya pula wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sebab kadang-kadang riba ni kan dia nampak keuntungan kan, kita ni kadang-kadang terikat ni. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ayat penegasan yang terakhir. Sudah. Wazaru maknanya utruku, maknanya tinggalkan, sudah. Maknanya jangan bermain-main lagi, jangan menangguh lagi dan sebagainya. Jadi ayat ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam Hajjatul Wada', Nabi telah menegaskan perkara ini kan. Pada hari ini semua sekali riba tak ada dah, tak boleh. Kan siapa yang ambil riba dulu semua kan dah tak boleh dah. Tak boleh apa? Kita tengok sekarang tak boleh. Apa yang tak boleh, apa yang boleh kan? Apabila riba lama katakan. Sebab kadang-kadang ada orang 10 tahun lepas kan, masih ada lagi orang tu hutang lagi, contohnya kan, contoh hutang lah kalau dalam kes hutang kan. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa-siapa yang masih lagi berta'amun, berinteraksi, menggunakan, mengambil, memberi dan sebagainya kan dengan riba, sudah. Allah Ta'ala kata wazaru ma baqiya minar riba. Kalau kamu beriman, tinggalkan riba sekarang juga wazaru ma baqiya minar riba, apa-apa yang saki-baki semua tinggalkan. Kemudian in kuntum mu'minin, kalau kamu ni beriman, tinggalkan. Seterusnya ayat 279 Allah Ta'ala kata fa illam taf'alu. Okey, kalau kamu ni tak nak buat lagi, kalau kamu ni tak nak tinggalkan juga, Allah Ta'ala kata dah tinggalkan. Tapi ada juga orang tak nak tinggalkan. Allah Ta'ala kata apa? Tegas lagi ni kan, fa illam taf'alu, kalau kamu tak nak buat, kamu tak nak berhenti daripada arahan Allah ni, Allah Ta'ala suruh kata berhenti, kamu tak nak berhenti juga, fa'zanu, Allah Ta'ala isytiharkan, fa'zanu, ketahuilah, azankan, maknanya iklankan, declarekan, azan orang solat tu kan, itu kita kata azan jadi fa'zanu di sini isytiharkan, khabarkan kepada semua orang tu yang tak nak meninggalkan riba tu. Allah Ta'ala kata fa'zanu biharbin. Fa'zanu apa? Bukan zanu beritahu haram tak. Sekarang ni Allah Ta'ala isytiharkan perang pula. Allah Ta'ala tidak ada dalam Quran ni satu perkara yang mana Allah Ta'ala isytiharkan perang kepada dia melainkan riba. Jadi maknanya nak menunjukkan dahsyatnya riba ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata fa'zanu biharbin, dengan peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Bukan Allah Rasul. Maknanya Allah Ta'ala juga memberitahu bahawa Rasul akan memerangi. Allah Ta'ala memang memerangi. Jadi pada ketika ayat ini turun maka ada sahabat ni kan yang dulunya ada masing-masing lagi, kadang-kadang ada jugalah kan di kalangan mereka, maka mereka pun berkatalah kata-kata mereka yang masyhur, iaitu apa? Dia kata la yadayya lana biharbihi. Dia kata la yadayya lana, la yaday lana maknanya tidak ada lagi kudrah lana, tidak ada lagi kemampuan kita. Kalau Allah Ta'ala dah iklankan perang, siapa lagi nak mampu nak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi daripada ayat ni, makna itu marah sangatlah, kita katakan Allah Ta'ala murka sangat, Allah Ta'ala marah sangat, Allah Ta'ala isytiharkan sampai isytiharkan perang tu kan. Tapi Allah Ta'ala kata juga selepas daripada itu apa? Dia kata, Allah Ta'ala kata wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kamu ni bertaubat, artinya dulu kamu mungkin berta'amul dengan riba, kamu mungkin memberi hutang dengan riba, dan kemudian sekarang ni baru berhutang kan minggu lepas, baru berhutang sebulan lepas, baru 2 bulan lepas kan, baru setahun lepas kan, so ada lagi banyak yang tak bayar. Kalau ikutnya misalnya beri 1,000 kan hutang, jadi kena bayar ikutnya 1,500. Sekarang ni baru bayar 500, maknanya ada 1,000 lagi lah kalau ikut kan. Maknanya modal asal, duit asal dengan
campuran dengan riba tu maknanya ada 1,000 lagi lah, sebab baru bayar 500. Padahal hutang dulu berinya 1,000 saja. Tapi sebab riba ada 500, jadi maknanya 1,500. Dah bayar 500, tinggal lagi 1,000. Kalau ikutnya lah kan Tapi ingat yang duit kamu sebenarnya tu, yang dipanggil sebagai ru'usu amwal tu, kepala duit. Kepala duit kamu tu ialah asal duit kamu tu. Berapa asal duit kamu? Ialah 1,000 je, bukan 1,500. Yang 500 tu ialah riba. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini bagaimana? Kalau mereka tu baru bayar 500, ada 1,000 lagi. Jadi Allah Taala kata kat sini, kalau kamu kalau kamu bertaubat sekarang, maka falakum ru'usu amwalikum. Maka kamu berhak untuk mendapat modal kamu tu, yang kamu beri tu. Jadi artinya berapa sini sekarang? Jadi sekarang tinggal sebenarnya 500 lagi, bukan 1,000. Jadi kamu tak boleh minta 1,000 tu. Sebab kalau kamu minta 1,000, artinya kamu masih lagi mengambil 500 riba tu. Jadi bukanlah bermakna apa? Iaitu apabila Allah Ta'ala dah haramkan riba ni, maknanya kalau macam tu hilanglah duit saya 500 lagi tu. Modal kan 1,000. Jadi baru dapat 1,000. Jadi bukanlah maknanya tak boleh ambil. Kamu boleh ambil hak milik kamu, iaitu modal kamu yang kamu berikan saja. Yang 500 lagi tu tak boleh ambil. Jadi serahkan balik 500 tu. Jadi hanya boleh ambil 1,000 saja. Jadi erti sekarang ni apa? Boleh minta 500 saja lagi daripada orang yang kita beri hutang tu. Itu adalah yang maksudkan dengan ayat ni. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi kamu berhak untuk mendapat modal ataupun duit asal yang kamu berikan kepada orang yang meminjam tadi tu. Kemudian Allah kata la tazlimuna wala tuzlamun. Dia satu, la tazlimuna, jangan kamu menzalimi. Apa yang dikatakan menzalimi tu? Apabila kamu nak ambil juga yang 500 tu, yang 500 riba tu, maka itu adalah kamu telah menzalimi. Sebab daripada ayat ini kita boleh faham apa? Iaitu sebenarnya riba adalah satu kezaliman. Sesiapa yang mengambil riba adalah kezaliman. Kenapa? Dia beri hutang 100, 1,000, tiba-tiba dia nak ambil 1,500. Jadi 500 tu adalah menzalimi orang tu kan. Orang tu tak akan hutang kecuali keperluan kan. Biasanya lah kan. Walaupun sekarang ni berbeza pula kan. Hutang sekarang bukan kerana keperluan. Jadi ulama-ulama kata bukan kerana keperluan tu menjadi penunjuk lah kan. Menjadi sebab kan. Menjadi apa kan. Kita tak kan. Apa-apa saja bentuk hutang yang diberikan. Ni zaman moden Sebab riba ni boleh menjadi dalam bentuk macam-macam. Boleh jadi dalam bentuk mata wang. Boleh jadi dalam bentuk makanan. Adalah yang Nabi SAW sebut dengan detail di dalam hadis-hadisnya. Jadi yang dipanggil sebagai al-ribawiyat, perkara-perkara yang berlaku riba padanya. Jadi sebagai kat sini, yang pertama Allah Ta'ala kata la tazlimun, jangan kamu buat zalim. Tapi kamu boleh ambil hak milik. Sebab yang 1,000 adalah hak milik kamu. Yang 500 tu, tambahan tu itu adalah kamu telah zalim. Kalau kamu nak ambil juga. Kemudian wala tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maknanya tidak dizalimi itu apa? Kamu boleh ambil duit asal modal kamu. Jadi bukan maknanya kamu tak boleh ambil. Kalau kamu tak boleh ambil juga modal kamu sebab belum dibayar lagi, maka itu maknanya kamu ni seolah-olah macam dizalimi. Jadi Allah SWT tak nak menzalimi kita. Allah Ta'ala ni memberikan kelapangan kepada kita. Jadi la tazlimuna wa la tuzlamun. Seterusnya ialah ayat 280 wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini adalah berkaitan dengan hutang. Jadi tak jauh bezanya, maknanya riba, hutang dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tahu maknanya kan asalnya banyak yang berlaku riba ni adalah pada hutang. Walaupun berlaku juga pada mat'umat, pada makanan dan sebagainya, tetapi pada hutang lah yang banyak ni kan. Jadi apabila seseorang itu berhutang dan kemudian dia tak mampu bayar, jadi Allah Ta'ala beri guideline kat sini, panduan kepada kita sini kan, mengirsyadkan kita kan bagaimana keadaan kalau kita orang tu berhutang dan kemudian dia ni susah nak bayar. Bukan susah nak bayar, bukan maknanya dia tak ada harta, bukan maknanya dia ni kerana tak ada harta, tapi dia bukan maknanya dia ni ada harta tak nak bayar, tapi maksudnya dia memang tak ada harta, dia memang kesusahan dia nak bayar, dia tak mempunyai duit yang cukup untuk bayar. Jadi bagaimana kes keadaan macam ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan kepada kita, yang mengajar kita. Allah Taala sebut wa in kana zu usratin, iaitu peminjam tu dia miskin.
dia tak boleh nak bayar, memang betul-betul tak bayar. Kalau dia ni memang ada duit tapi tak nak bayar, itu kita boleh pergi kepada hakim, boleh pada mahkamah, kepada pihak yang berkuasa lah untuk meminta kan benda tu kan, dengan arahan mahkamah dan sebagainya. Tapi ini cerita memang orang tu kita tahu bahawa dia ni miskin dan dia tak nak bayar. Sebagaimana kes macam ni. Jadi Allah SWT sebut sini, kalau dia ni zu usratin, dia ni susah tak ada duit nak bayar, fanazirotun. Allah Ta'ala kata fanazirotun ni maknanya ialah hendaklah kamu beri inzar. Inzar ni maksudnya bukan inzar inzor gitu, inzor, minta maaf iaitu apa, memberi takhir. Takhir ni ialah memberi tempoh kepada dia lagi, memberi tempoh lagi, walaupun sepatutnya dah bayar dah minggu ni, tarikh ni dah bayar dah sepatutnya kemarin ataupun hari ni, tapi sebab dia kata tak ada duit, maka beri tangguh pada dia. Maka Allah Ta'ala kata fanazirotun ila maisarah. Gitu kan, dia boleh baca dua situ, ila maisarah, ila maisurah. Sim tu boleh baris atas ataupun baris depan dalam qiraat Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau dia tu, kamu tengok orang yang meminjam tu duit tu, dia ni tak ada kemampuan, susah, miskin, nak bayar tak boleh, maka berilah kepada mereka tu. Allah Taala menganjurkan kepada kita apa? Ada setengah ulama kata wajib ni. Wajib kan? Alaikum, Allah Ta'ala kata jadi setengah macam tu kan. Jadi fanaziratun ila maisarah, kepada tempoh masa. Maisarah tu makna tempoh masa yang mana dia ni mudah, daripada yusrun. Yusrun ni mudah, maisarah ni ialah masa dia mudah, masa dia ada duit dan sebagainya, iaitu ketika dia dah kaya sikit, dah ada kemampuan. Maka tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata juga sini apa kan, wa antasaddaqu. Dia pun ada dua bacaan kat sini kan. Ada satu bacaan dengan tasaddaku, ada bacaan dengan tasaddaku, gitu kan. Jadi wa antasaddaku kita baca biasa ialah wa antasaddaku. Tapi kalau kamu nak bersedekah kata apa? Tak apalah, tak payah bayar. Sebab aku tengok kamu ni miskin, aku tengok kamu ni kan. Kamu nak bersedekah, maknanya kamu nak halalkan lah maksudnya kan. Ataupun kita panggil ibra' sini kan. Biasa dalam bahasa moden juga khairul lakum. Allah Ta'ala kata itu lebih baik. Jadi seorang yang miskin, dia tak mampu nak bayar hutang kita, kemudian kita tengok dia kesian, boleh sama ada yang pertama, yang kedua ialah kita tangguhkan dia, mesti tangguhkan untuk bayar kan, tak apa. Ataupun yang better lagi ialah kita sedekahkan, tak apalah, halalkan. Itu terpulang pada kita kita nak pilih yang mana okey. Tapi kalau nak juga tunggu, setengah ulama kata wajib tunggu dengan hukum-hukum fiqh yang banyaklah di sini kan. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu bahawa ia adalah mendapat pahala di sini kan, kalau kamu beri tempoh pada dia, maka itu adalah sebenarnya lebih baik daripada kamu tak menghalalkan. Kalau kamu tengok dan kamu sendiri mampulah kan. Ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah yang mana nanti, dan takutlah kamu kepada hari di mana kamu akan dikembalikan. Maknanya ingatlah kan, hari kiamat, hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada masa tu dia kata ilallah turja'una ilallah, kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian summa tuwaffa kullu nafsin, dan kemudian setiap benda kamu akan dibayar. Maksudnya kamu akan dibayar. Jadi Allah Taala sebutkan pasal bayar-bayar tadi kan. Bayar tadi ialah bayar duit dunia kan. Baik orang hutang dengan kita, maka kita mengambil bayaran daripada dia. Sekarang ni Allah Ta'ala kata kamu bersedekah itu lebih baik. Kenapa? Kerana kamu akan dapat ganjarannya di sisi Allah. Allah SWT sebutkan nanti pada hari kiamat nanti kamu akan tuwaffa kullu nafsin, setiap jiwa itu akan dibayar, akan ditunaikan, akan diberikan pahalanya maka sabat di atas usahanya, wahum la yuzlamun, dan Allah Ta'ala tidak akan dizalimi, mereka tak akan dizalimi. Artinya walaupun sedikit apa yang dalam hati, apa yang lahir luar dan sebagainya, Allah tak akan bayar, Allah tak akan beri, Allah tak akan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setakat itulah dulu sesi kita pada hari ini, tadabbur kita daripada muka surat 47. InsyaAllah jumpa lagi dalam muka surat 48 insyaAllah, dalam satu ayat yang panjang yang berkaitan dipanggil sebagai ayatul dain, ayat hutang. InsyaAllah kita tengok nanti setiap daripada perkataan-perkataan semampu mungkin. InsyaAllah kita tadabbur esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.